Tidak dinafikan, subsidi telah menjadi sebahagian cara hidup rakyat Malaysia sejak sekian lama. Tetapi selepas hampir 54 tahun mengecapi kemerdekaan, rakyat seharusnya lebih matang dan faham akan kesan sampingan subsidi dan bukan melihatnya sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Ikuti laporan ini. Seiring dengan hasrat Malaysia bergerak mencapai status negara berpendapatan tinggi menjelang 2020, adalah penting untuk kerajaan memulakan rasionalisasi subsidi dalam usaha menjadi sebuah ekonomi yang berdaya saing dan rancak. Kedudukan keuangan kerajaan yang lemah, ekoran paras perbelanjaan defisit yang tinggi dan hutang yang meningkat akan menghakis keyakinan para pelabur dan pasaran. Ini sekaligus menjadikannya lebih mahal untuk kerajaan meminjam wang. When commodity prices go up, which is a global matter, people expect the government to solve it, but it's actually a global thing. The government doesn't determine the price, and then they expect, things to be subsidized, but it costs the government money. And, with our current account deficit being at the level as it is, we can't keep, increasing subsidies, and we can't keep maintaining prices at a lower level and making up for the increasing prices. Hilangnya keyakinan pelabur akan menyaksikan meningkatnya kos dalam peminjaman untuk kerajaan. Apatah lagi, subsidi yang tinggi turut mencerminkan penggunaan lemah sumber-sumber negara. Harga yang rendah akan menggalakkan penggunaan yang tinggi dan kurangnya usaha akan disalurkan kepada pemulihan dan penambahbaikan kecekapan. Kerajaan boleh menjimatkan subsidi dan menempatkan semula dana kepada pendidikan, kesihatan, infrastruktur dan bantuan kebajikan untuk yang miskin. Justru ini akan menjadi cabaran kepada kerajaan untuk mengusahakan satu mekanisme yang telus bagi memastikan penjimatan ini dapat menjangkau dan memberi manfaat kepada negara, terutamanya mereka yang miskin dan berpendapatan rendah. Beberapa penjimatan subsidi penting kerana ia akan membantu mengurangkan defisit bajet kerajaan dan seterusnya merendahkan pinjaman. Jika pinjaman kerajaan dan paras hutang terus meningkat, ia akan mencetuskan kemungkinan dan kerajaan perlu menaikkan cukai di masa hadapan untuk membayar semula hutang dan akibatnya akan menjejaskan keyakinan pasaran di dalam ekonomi. So ini bermakna lebih kurang setengah. So itu yang ni dekat bandar, yang dekat luar. Ini bermakna kita kena tengok apakah golongan rakyat yang dekat bandar, yang bukan bandar. Kerajaan kena tumpu subsidi kepada rakyat yang dekat luar bandar, yang masih memerlukan subsidi. Di Malaysia, subsidi telah digunakan secara meluas untuk melindungi ekonomi daripada kejutan harga, melindungi pengguna dan pengeluar daripada kenaikan harga, menggalakkan pelaburan dan pengeluaran dalam aktiviti terpilih seperti peternakan, perikanan dan membolehkan akses kepada kesihatan dan pendidikan. Subsidi yang tidak sesuai akan menyaksikan pembaziran perbelanjaan, ketirisan dan penggunaan yang tidak sihat seperti pengambilan gula yang berlebihan.